Steve Abdul Rahman, Yang Berhormat Kuala Kerai. Bismillahirrahmanirrahim. Tetak buluh kajang 10. Laksana di titing kias ibarat. Soalan Kuala Kerai nombor 7. Mohon jawab penuh hemat. Sila Menteri Pengajian Tinggi atau Timbalannya menjawab. 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Kuala Kerai kerana prihatin tentang soal kecemerlangan akademik dan juga kebajikan kepentingan tenaga akademik di universiti. Tuan Yang Di-Pertua, pada masa ini kenaikan pangkat pensyarah Universiti Awam UA adalah berdasarkan kepada merit dan tahap kecemerlangan akademik serta keserjanaan dalam bidang masing-masing dan tidak tertakluk kepada sistem berasaskan masa dengan izin time-based system. Terdapat 4 faktor ataupun tanggungjawab utama dan menjadi pemberat atau weightage dalam kenaikan pangkat ahli akademik, iaitu pengajaran, teaching dengan izin, penyelidikan, research, perundingan, consultancy dan pentadbiran administration dengan izin. Berdasarkan kaedah ini, kenaikan pangkat pensyarah dapat dilaksanakan tanpa menunggu kekosongan jawatan dan perakuannya tertakluk di bawah bidang kuasa pihak berkuasa melantik. Justru, para ahli akademik boleh menikmati kenaikan pangkat tanpa perlu terikat dengan tempoh masa tertentu. Sebagai contoh, untuk mengukur sejauh mana berdaya saingnya penjawatan pensyarah, suatu kajian telah dijalankan di kalangan tenaga akademik grade DS45 hingga ke grade DS52. Didapati pertama 35% kenaikan pangkat kurang daripada 6 tahun berkhidmat. Dan seterusnya didapati 49% di antara kaki tangan akademik 6 ke 10 tahun telah berlaku kenaikan pangkat. Justru itu yang Di-Pertua, 84% kurang daripada 10 tahun dalam kes-kes kenaikan pangkat ini. Tuan Di-Pertua, Kementerian berpandangan bahawa kaedah kenaikan pangkat pensyarah pada masa sekarang telah membawa kepada peningkatan kualiti ahli akademik di samping mencerminkan kewibawaan Universiti Awam. Dengan kaedah ini, pensyarah Universiti Awam akan kekal dinamik dan berdaya saing dalam melahirkan graduan yang kompeten seiring dengan keperluan agenda pembangunan negara. Sekian, terima kasih. Bersih. Sila soalan tambah pertama Kuala Kerai. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Apakah perancangan KPT untuk memastikan penjawatan pensyarah berdaya saing dan sekurang-kurangnya setiap pensyarah yang memenuhi kriteria penilaian tahunan dapat bersara dengan grade sekurang-kurangnya DS54 ataupun setara? Terima kasih dan mohon Sila penjelasan. Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih Kuala Kerai di atas soalan tambahan itu. Pertama kali Datuk Yang Di-Pertua, seperti yang saya sebutkan tadi, skim pensyarah di universiti kalau berbanding dengan skim-skim lain adalah juga kompetitif, cukup kompetitif, dan proses kenaikan pangkatnya pun juga adalah tidak ketinggalan kurangnya jika berbanding dengan skim-skim lain seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama daripada soalan itu Datuk Yang Di-Pertua, galakkan yang diberikan kepada pensyarah-pensyarah ini, kalau kita bandingkan dengan skim time base itu tidak ada time base bagi pensyarah-pensyarah ini. Mana mereka boleh memohon jawatan itu walaupun jika sekiranya ada kekosongan tanpa menunggu masa yang tertentu. Ya. Itu terima kasih. Terima kasih. Timbalan Menteri. Seperenggam. Soalan tambahan yang kedua, saya lihat Sempang Renggam diri dulu. Sila Yang Berhormat Sempang Renggam. Terima kasih Tuan Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya boleh tambahkan sikit kepada jawapan Timbalan Menteri tadi, iaitu bermula 2019 kita telah meminta kepada IPTA untuk menggunakan big data agar kenaikan pangkat itu berlaku secara automatik. Okey. Soalan saya, Tanya soalan. melalui konsep universiti untuk masyarakat dan juga universiti untuk menyelesaikan masalah sebenar masyarakat, pelibatan para akademia dan para intelijensia untuk menyelesaikan masalah masyarakat diambil kira dalam proses kenaikan pangkat. Saya tidak pasti sejauh mana
hala tuju KPT di waktu ini untuk meneruskan konsep universiti untuk masyarakat dan intelijensia untuk menyelesaikan masyarakat untuk diambil kira dalam proses kenaikan pangkat. Itu soalan pertama. Soalan kedua, apakah Hari Akademia yang disambut pada setiap 5 Oktober bermula pada tahun 2019 demi menghargai jasa para akademia se-Malaysia akan diteruskan di bawah pentadbiran baru? Terima kasih, Yang Dipertua. Sila Timbalan Menteri jawab 1 minit. Terima kasih Datuk Yang Tua, terima kasih kepada Simpang Renggam, mantan Menteri di Kementerian ini. Pertama sekali, Datuk Yang Dipertua, seperti yang disebutkan tadi, proses kenaikan pangkat cukup kompetitif kalau dibanding dengan jawatan-jawatan yang lain juga. Dan untuk menzahirkan universiti ini berhubung kait dengan khidmatnya kepada masyarakat dan industri, Kementerian sekarang memberi perhatian kepada 3 perhubungan ini, iaitu perhubungan dengan industri, perhubungan dengan masyarakat. This tripartite alliance dengan izin Datuk Yang Tua, between industry, society and masyarakat. Dan suatu jawatan kuasa telah ditubuhkan merentasi kementerian. Kementerian Pembangunan Usahawan, Kementerian Kementerian Sains dan Teknologi dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi untuk tangani masalah seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Simpang Renggam tadi. Ini untuk menggalakkan para akademik untuk memberi khidmat dengan lebih baik lagi kepada universiti dan untuk memberi juga khidmat yang cukup tuntas dengan pihak industri dan juga masyarakat. Cuba membawa industri dan juga masyarakat dalam projek-projek seperti khususnya seperti dalam social enterprise project. Itu yang satu. Dan yang keduanya seperti yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Simpang Renggam tadi, untuk menggalakkan memberi insentif kepada tenaga akademik berbagai-bagai program penganugerahan dan pengiktirafan yang dilaksanakan oleh kementerian yang diasaskan oleh Yang Berhormat Menteri dulu juga disambungkan seperti pengiktirafan dia di tahunan dan juga bulanan. Jadi sekian, terima kasih. Hari Akademia? Terima kasih. Hari Akademia 5 Oktober, adakah akan diteruskan? Ya Allah. Baik, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Pertanyaan jawab di satu.